Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu, maaf diucapkan atas kelewatan yang kelewatan kami. Baiklah, kita akan mulakan Kolokium Pemantapan Bahasa Melayu dan Pertandingan Inovasi 2022. Sebelum itu, selamat menyertai Kolokium Pemantapan Bahasa Melayu dan Pertandingan Inovasi Kolopem 2022, anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On dan Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari, iaitu bermula dari 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema Kolopem 2022, Pemantapan Penyelidikan Bahasa Melayu dan Inovasi Peneraju Kecemerlangan Pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 7 kajian tindakan yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 5 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah pun ditetapkan. Baiklah, sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan untuk hadirin sekalian, pastikan mikrofon ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Dengan ini, majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama, iaitu Saudari Marni binti Tahir dengan tajuk Penguasaan Murid terhadap Penghasilan Perenggan dalam penulisan karangan menggunakan formula Tohcop untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku wakil daripada kumpulan saya untuk membentangkan tajuk kajian tindakan kami, iaitu penguasaan murid terhadap penghasilan perenggan dalam penulisan karangan menggunakan formula Tohcop. Sebelum itu ingin saya perkenalkan ahli kumpulan saya terdiri daripada Anwar Syahira Razika, Azlina binti Jasa, Fatimah binti Bukhtar, saya sendiri Marni binti Tahir dan dibimbing oleh pensyarah daripada IPG Kampus Gaya, Puan Arbia binti Mad Dahiri. Saya teruskan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Di sini kami cuba menghasilkan suatu rumus atau formula yang dicipta sendiri oleh ahli kumpulan kami untuk membantu murid yang lemah dalam membina sebuah karangan, terutamanya dalam perenggan isi. Ini kami khaskan untuk subjek Bahasa Melayu penulisan. Formula ini kami kenali sebagai formula Tohcop, iaitu ayat penuh dia, T ayat topik, H ayat huraian, C ayat contoh dan P ayat penegas. Singkatan dia merupakan Tohcop. Okey, Tohcop ni dia bersifat mnemonik. Mnemonik ni maksudnya ia mudah diingati dan difahami oleh murid. Okey, Tohcop ni kami khaskan untuk responden atau murid yang mengalami kesukaran dalam membina perenggan. Ini merupakan berdasarkan kajian kami. Okey, murid yang lemah, kurang mahir dalam membina isi perenggan, kami dedahkan dengan formula Tohcop ini. Okey, isu keprihatinan kami dalam kajian tindakan ini berfokus kepada kefahaman dan penguasaan murid dalam menghasilkan penulisan karangan. Selain itu juga, kami menggunakan gabungan elemen pembelajaran alat ke-21 diterapkan, contohnya dari segi komunikasi, dari segi kreatif dan kritis dalam pembinaan ayat, terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu. Baiklah, objektif kajian kami, kami ingin membantu murid menguasai topik penulisan karangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu khususnya. Sekaligus kami ingin meningkatkan semula tahap pemikiran murid yang kurang mahir dan tidak yakin dalam menghasilkan sebuah karangan. Ini adalah merupakan objektif umum kajian tindakan kami. Manakala objektif khusus kami adalah meningkatkan penguasaan murid dalam membina sebuah penulisan karangan, terutamanya dalam perenggan isi dengan menggunakan formula Tohcop ini. Dan kami ingin memastikan murid dapat mengenali komponen-komponen penting dalam menghasilkan perenggan, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Okey, kumpulan sasaran kami pula merupakan pelajar tahun 6, kelas tahun 6 meningkat, SK Kubang Pinang Sempurna. Responden kami seramai 5 orang. Okey, 5 orang ini merupakan murid, mereka tahu membaca, menulis, tetapi mereka masih kurang berkemahiran dalam membina perenggan isi. Maka dengan itu kami berfokus kepada 5 orang responden ini.
Baiklah, seterusnya pelaksanaan kajian. Di sini kami mengambil 4 langkah dalam pelaksanaan kajian kami. Langkah pertama, kami menjalankan pra-ujian kepada murid tahun 6 meningkat iaitu seramai 28 orang murid. Tujuannya adalah untuk kami memilih dan mengenal pasti murid yang kurang mahir dengan penggunaan TOCHOP ini dan murid yang kurang mahir dalam membina isi perenggan. Seterusnya, langkah kedua pula, kami mendedahkan formula TOCHOP. Formula ini kami dedahkan kepada 5 orang responden yang telah kami pilih tadi, yang telah kami kenal pasti daripada keputusan pra-ujian yang langkah pertama tadi. Okay, seterusnya kami kepada langkah ketiga, yang mana langkah ketiga ini kami menjalankan pasca ujian, iaitu kami menguji semula kepada 5 orang responden tadi setelah kami dedahkan dengan formula TOCHOP, setelah kami terangkan apa itu formula TOCHOP untuk mereka menghasilkan isi perenggan yang baik. Dan langkah keempat, langkah terakhir, kami menemu bual murid. Tujuan kami menemu bual ini untuk mengenal pasti pendapat, untuk mengenal pasti adakah mereka telah menerima dengan baik formula TOCHOP dan mampu mengaplikasikan formula TOCHOP dalam penulisan isi perenggan mereka. Baiklah, ini adalah aktiviti yang telah kami jalankan kepada 5 orang responden tadi, yang mana kami menggunakan slide PowerPoint untuk menerangkan kepada murid apa itu formula TOCHOP dan kami memberikan nota cetakan untuk menerangkan dengan lebih lanjut cara penggunaan TOCHOP dalam mereka menghasilkan isi perenggan. Seterusnya adalah tindakan yang kami jalankan. Okey, langkah pertama kami memperkenalkan formula TOCHOP menggunakan PowerPoint. Ini kami fokuskan kepada 5 orang responden tadi. Okey, langkah kedua pula kami mengedar nota TOCHOP dalam bentuk bahan bercetak, yang mana dalam bahan tu kami telah menyediakan contoh-contoh isi perenggan dan contoh-contoh penggunaan TOCHOP dalam menghasilkan isi perenggan tersebut. Okey, yang ketiga kami mengedarkan kertas latihan perenggan isi, yang mana untuk kotak yang pertama iaitu ayat topik, kotak yang kedua ayat huraian, kotak ketiga contoh dan kotak yang keempat ayat penegas. Dan langkah keempat pula, murid dan pengkaji bersama-sama membincangkan jawapan. Okay, ini bermaksudnya kami lebih dekat lagi dengan responden. Okay, kami membimbing responden bagaimana untuk menghasilkan isi perenggan dengan menggunakan formula TOCHOP ini. Seterusnya langkah kelima, setelah kami menerangkan apa itu TOCHOP kepada murid dan kami telah memberi latihan sedikit kepada murid, kami melaksanakan pasca ujian kepada murid untuk melihat sejauh mana prestasi mereka untuk membina perenggan isi. Okey, mana langkah ke-6 pula kami menyemak semula kertas pasca ujian 5 orang responden tadi. Dan langkah terakhir kami menjalankan temu bual bersama 5 orang responden tadi untuk mengetahui lebih lanjut apakah langkah-langkah kami daripada yang pertama itu berkesan dan mereka boleh mengaplikasikan dalam pembinaan perenggan isi untuk penulisan kertas bahasa Melayu. Pelaksanaan tindakan dan temu bual ataupun penilaian. Untuk aktiviti 1 kami menjalankan pra-ujian. Pra-ujian ini adalah melibatkan semua murid tahun 6 meningkat selama 28 orang. Daripada 28 orang itu, kami telah mengenal pasti 5 orang yang kurang berkemahiran dalam membina perenggan isi. So dengan itu kami memfokuskan kepada 5 orang responden ini untuk diperkenalkan formula TOCHOP dengan lebih lanjut. Seterusnya aktiviti kedua pula iaitu pasca ujian. Pasca ujian ini untuk 5 orang responden sahaja tadi. Okay, dia dijalankan selepas pengenalan formula TOCHOP dengan berpandukan paparan PowerPoint yang telah dibincangkan bersama murid. Okey, ini adalah refleksi kajian. Di sini kita boleh lihat ya jadual perbandingan markah murid bagi pra-ujian dan pasca ujian yang ini untuk 5 orang responden tadi. Kita boleh tengok murid A, semasa pra-ujian dia cuma dapat 2/4. 4 markah ini dia mengandungi markah untuk ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat penegas. Ini bermaksud kalau dia 2/4, dia hanya ada mempunyai 2 unsur sahaja daripada 4 elemen TOCHOP tadi. Tetapi setelah kami melaksanakan kembali ujian, iaitu pasca ujian, didapati murid A mendapat markah penuh 4/4. Kita boleh lihat perbezaan markah 2. Begitu juga dengan murid B, pada pra-ujian dia dapat 3/4, pada pasca ujian dia dapat markah penuh, perbezaan markah 1. Okey, murid C 2/4. Pasca ujian dapat markah penuh juga. Sama juga dengan murid D, pada pra-ujian dapat 3/4. Selepas pasca ujian dia dapat 4/4 dan murid E 2/4. Dan setelah ujian dilakukan semula dapat 4/4. Kita boleh lihat ya perbezaan markah itu 2 dan juga 1. Di sini kita dapat andaikan murid faham apa itu formula TOCHOP dan murid dapat membina isi perenggan dengan baik.
Okay, baiklah, seterusnya adalah refleksi proses pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Dan ini adalah refleksi guru, iaitu refleksi kami sebagai pengkaji. Okay, kami mendapati murid yang berprestasi rendah ni sebenarnya mereka boleh dirangsang melalui kaedah intervensi yang sesuai dengan kemampuan mereka dan yang mendorong minat mereka untuk mempelajari sesuatu topik tersebut. Kita sebagai guru, kita perlu kreatif, kita perlu bijak mencari inovasi untuk memastikan murid tidak ketinggalan dalam PDP. Okay, seterusnya kami juga berasa dengan penciptaan formula touch-up ini, ia memberikan satu pengalaman yang baharu dalam memperkasakan teknik pengajaran dan pembelajaran oleh guru kepada murid, terutamanya dalam subjek Bahasa Melayu iaitu bekas 2 penulisan. Okey, manakala refleksi murid pula setelah kami menjalankan temuan. Okey, pada awalnya murid menyatakan mereka berasa sukar, susah, tidak yakin untuk membina perenggan isi dalam penulisan. Sebelum ini kerana mereka tidak didedahkan dengan formula touch-up. Tetapi setelah mengkaji atau guru mendedahkan formula touch-up, setelah guru mengajar formula touch-up kepada murid, mereka berasa lebih mudah, mereka berasa lebih yakin untuk membuat isi perenggan kerana mereka telah diajar teknik-teknik touch-up dalam membina isi perenggan yang baik. Baiklah, cadangan kajian seterusnya. Okay, kami sebagai pengkaji mencadangkan agar penggunaan formula atau rumus perlu diperkenalkan dengan lebih meluas oleh pengkaji-pengkaji seterusnya bagi memastikan murid-murid mudah untuk memahami sesuatu pelajaran menggunakan teknik mnemonik. Teknik mnemonik ni dia lebih kepada akronim, iaitu singkatan. Kadang-kadang murid ni dia agak sukar untuk mengingat bila kita mengajar sesuatu benda dengan istilah yang agak panjang. Ada ketikanya kita perlu menggunakan istilah yang pendek, yang singkat untuk mereka mudah mengingati apa yang kita ajar. Itu merupakan pengalaman kami sebagai pengkaji. Apalagi bila ia melibatkan murid yang kurang berkemahiran, murid yang agak lambat dalam menerima input pembelajaran, kita sebagai guru perlu bijak menggunakan beberapa langkah yang inovasi dan kreatif untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam memahami sesuatu topik atau isi pembelajaran. Okey, seterusnya dengan penggunaan formula ini juga sepatutnya ia tidak terhad kepada mata pelajaran bahasa Melayu saja, tetapi juga boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain seperti sejarah, bahasa Inggeris dan sebagainya. So, kami sebagai pengkaji mengharap dengan kajian kami ini, kajian-kajian seterusnya mungkin boleh diperluaskan lagi dengan pelbagai teknik yang boleh kita gunakan untuk kita menarik perhatian murid untuk lebih aktif dalam PDP dalam kelas. Baiklah, itu sahaja pembentangan kajian tindakan daripada kumpulan saya. Terima kasih yang sudi mendengar, terima kasih yang sudi memberi perhatian. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selesai sudah pembentangan, beralih ke sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, kita teruskan dengan pembentangan yang kedua. Sebelum itu, terima kasih ucapkan kepada saudari Marni binti Tahir atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dengan ini dipersilakan Nur Hafiza binti Muhammad Ruzwan dan rakan sepasukannya dengan tajuk Impak Pelaksanaan PKBM dalam aktiviti kokurikulum terhadap kemahiran bertutur Bahasa Melayu di sekolah luar bandar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kinabalu Mekah di awan, angin bayu menyapa pipi. Kita bertemu di kajian tindakan, mari kenali kumpulan kami. Baik, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang kesemuanya.
yang terdiri daripada Puan Nur Hafiza binti Muhammad Ruzwan sebagai ketua kumpulan kami, Puan Aisyah binti Muslan, dan saya sendiri Roslin bin Haji Kasan, dan Cik Nur Farahail Sazwani binti Saidi. Kami 4 orang ni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tebawon Kota Kinabalu Sabah, dan kami juga turut disertai oleh seorang Puan Nur Zurairah binti Muhammad Ruzwan dari Sekolah Kebangsaan Petagas Penampang Sabah. Tajuk kajian tindakan kami ialah impak pelaksanaan program interaktif kemahiran bahasa Melayu atau dalam akronimnya PIKEBM dalam aktiviti kokurikulum terhadap kemahiran bertutur bahasa Melayu di sekolah luar bandar. Kata kunci bagi kajian kami ialah PIKBM, iaitu bermaksud Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu, Kemahiran Bertutur, Aktiviti Kokurikulum dan Bahasa Melayu. Sebagai pengenalan, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji impak pelaksanaan program PIKBM terhadap kemahiran bertutur di kalangan murid dalam bahasa Melayu. Refleksi kajian. Kajian kami mendapati murid kurang menguasai kemahiran bertutur. Ini disebabkan oleh kekurangan idea, kekurangan maklumat dan juga kurang penggunaan tata bahasa dan intonasi yang betul. Sebanyak 26.9% murid mendapat E dalam bahasa Melayu. Kumpulan data awal, kami menggunakan sampel sebanyak 30 orang murid dalam kajian ini. Dan murid yang dikaji adalah yang mendapat grade D, E dan F dalam peperiksaan sumatif pertengahan tahun 2021. Kaedah kajian. Kajian kami menggunakan ujian POS dan PRA, pemerhatian dan temu bual. Oleh kerana itu, objektif kajian kami adalah untuk meningkatkan kemahiran bertutur dan minat murid dalam menguasai kemahiran bertutur bahasa Melayu melalui aktiviti PIKBM dalam aktiviti kokurikulum yang mereka sertai. Perancangan kajian. Kajian kami menggunakan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Melalui tinjauan awal, kami melihat purata grade tertinggi mata pelajaran bahasa Melayu. Kemudian kami merancang tindakan mengikut peraturan kokurikulum kebangsaan di bawah Akta Pendidikan tahun 1995 dan model PIKBM sekolah menengah yang disediakan oleh pihak kementerian. Kemudian kami melaksanakan tindakan dan membuat pos, ujian pra, pemerhatian juga temu bual. Dan akhir sekali kami mereflek atas pencapaian yang dicapai oleh para murid. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan kajian kami. Kajian tindakan ini telah dijalankan selama 6 bulan, iaitu bermula pada awal Disember 2021 dan berakhir pada pertengahan Mei 2022. Pada peringkat awal kajian, peperiksaan sumatif akhir tahun 2021 telah dijalankan dan hasil keputusan peperiksaan akhir tahun tersebut, kami telah memilih 30 orang pelajar yang mendapat D, E dan F sebagai sampel kajian kami. Pelajar-pelajar ini dijadikan sampel kajian dan keputusan mereka dianggap sebagai keputusan ujian pra. Seterusnya, bermula pada bulan Januari hingga April 2022, sekolah telah melaksanakan aktiviti kokurikulum dan kami telah melaksanakan sisipan 10 minit aktiviti PKBM berdasarkan modul PKBM sekolah menengah yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti ini telah dilaksanakan selama 4 bulan dan guru telah melaksanakan pemerhatian menggunakan borang pemerhatian bermula sebelum aktiviti PKBM dan semasa aktiviti PKBM. Pada peringkat akhir kajian, iaitu pada bulan April 2022, guru telah melaksanakan temu bual dengan pelajar-pelajar yang terpilih
tentang aktiviti PKBM yang telah mereka lalui. Seterusnya, pada peringkat akhir kajian, iaitu pada pertengahan Mei 2022, guru telah melaksanakan peperiksaan sumatif pertengahan tahun 2022 dan pencapaian murid-murid yang terpilih ini telah dianalisis dan hasil keputusan pencapaian mereka dianggap sebagai ujian pos. Belajar tentang kerjasama antara PBSM dengan St. George, yaitu seperti aur dengan tebing. Yang kedua, kita juga belajar tentang apa nih, semasa menjadi lemedik kita tidak boleh panik. Sebab kalau panik kan peribahasa lagi, hancur semua. peribahasa lagi, Jadi PBSM dengan St. George kita perlu bersatu, kita teguh, jangan kita remuk. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian serta hasil analisis kajian kami. Bagi aspek yang pertama iaitu aspek kemahiran bertutur bahasa Melayu murid, kita dapat lihat sekarang merupakan graf perbandingan markah secara individu bagi para peserta kajian di mana terdapat peningkatan yang berlaku secara individu bagi hampir kesemua pelajar yang telah mengikuti kajian ini. Peningkatan yang paling ketara dapat kita lihat pada graf pelajar-pelajar yang telah mendapat grade D, grade E dan juga grade G. Paling ketara kita dapat lihat pada pelajar yang mendapat grade G di mana sebelum ini pelajar tersebut tidak lulus, namun akhirnya pelajar tersebut telah lulus dengan sekurang-kurangnya grade C di dalam ujian pos. Bagi perbandingan markah purata, kita dapat lihat perbezaan markah purata ketika ujian pra iaitu 31.7%. Namun ketika ujian pos, markah purata bagi pelajar-pelajar ini adalah sebanyak 45.5%. Ini dapat membuktikan bahawa terdapat peningkatan kemahiran bertutur bahasa Melayu murid yang diterjemahkan melalui penulisan. Okey, secara ringkasnya di sini kita dapat ketahui bahawa sekurang-kurangnya 21/30 peserta kajian ataupun sebanyak 70% peserta kajian telah menunjukkan peningkatan yang ketara di dalam kemahiran bertutur bahasa Melayu murid. Bagi aspek yang kedua iaitu minat murid dalam menguasai kemahiran bertutur bahasa Melayu, hasil pemerhatian yang dijalankan menunjukkan bahawa para pelajar berminat untuk menguasai kemahiran bertutur bahasa Melayu di mana hasil analisis di dalam borang pemerhatian ianya telah menunjukkan bahawa hampir 50% pelajar berjaya menumpukan perhatian dan melaksanakan aktiviti bahasa Melayu serta memberikan respon kepada guru dan rakan dengan jayanya di dalam aktiviti PKB. Hasil temu bual bersama pelajar pula, terdapat 5 orang pelajar yang telah ditemu bual dan hampir kesemuanya menyatakan bahawa mereka seronok mengikuti aktiviti PKBM. Mereka juga lebih mudah menjawab soalan bahasa Melayu selepas pelaksanaan PKBM ini dan juga aktiviti PKBM turut menarik minat mereka terhadap penggunaan bahasa Melayu. Sebagai refleksi daripada kajian tindakan ini, dapat kita ketahui bahawa PKBM telah memberikan banyak impak yang positif terhadap perkembangan kemahiran bertutur bahasa Melayu pelajar. Dapat kita ketahui juga bahawa secara tidak langsung PKBM juga telah banyak membantu di dalam perkembangan bahasa Melayu dan juga telah menarik minat pelajar untuk terus menguasai bahasa Melayu. Di sini juga kita dapat melihat bahawa semua murid bersetuju bahawa PKBM harus dilaksanakan di sekolah. Sebagai rumusan kepada kajian tindakan ini,
Ingin kami tekankan bahawa PKBM telah banyak memberikan impak yang positif terhadap peningkatan kemahiran bertutur bahasa Melayu murid. Melalui aktiviti yang santai serta menyeronokkan di dalam waktu co-curriculum, ianya sedikit sebanyak telah berjaya membantu menarik minat murid untuk bertutur di dalam bahasa Melayu sekaligus meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Melayu murid. Untuk cadangan penambahbaikan bagi kajian akan datang, kami ingin mencadangkan supaya kajian ini diperluaskan skopnya kepada kemahiran bahasa Melayu yang lain seperti kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan juga kemahiran menulis. Untuk cadangan yang lain, kami juga ingin mencadangkan supaya diperluaskan lagi skop kajian ini di sekolah-sekolah di bandar dan juga memperbanyakkan lagi peserta kajian supaya dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan bagi kajian ini. Akhir kalam, sekian sahaja pembentangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Selamat sejahtera. Saya nak sedikit penjelasan bagaimana PKBM tu dilaksanakan. Apa tu sebenarnya PKBM? Bagaimana dia membantu meningkatkan kemahiran bertutur? Boleh ya? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua para peserta KONOFEM. Okay, saya ingin menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Puan sebentar tadi tentang apakah itu aktiviti PKBM dan juga bagaimana dia meningkatkan kemahiran. Okey, untuk pengetahuan semua, aktiviti PKBM adalah aktiviti yang dilaksanakan selama 10 minit di dalam aktiviti co-curriculum. Ianya merupakan singkatan daripada program interaktif kemahiran bahasa Melayu dan terdapat modul khas untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Biasanya dalam modul-modul je ni kita akan ada aktiviti seperti nyanyian, bercerita, berpidato dan apa saja kemahiran yang melibatkan bertutur, kemahiran bertutur. Oleh itu dalam kajian ini kami mengambil kemahiran yang utama untuk dikaji iaitu kemahiran bertutur. Bagaimana dia boleh meningkatkan kemahiran bertutur? Okey, melalui pengamalan aktiviti PKBM di dalam setiap kali perjumpaan aktiviti kurikulum. Aktiviti ni biasanya tidak lama, kita akan ambil selama 10 minit saja. Kita akan buat nyanyian bersama pelajar ataupun kita akan buat sesi soal jawab bergantung kepada modul yang telah kita guna. Okay, untuk kemahiran bertutur tu kita dapat lihat peningkatan dia sebab kalau macam dari segi bahasa Melayu ni kita tahu kalau kemahiran bertutur dia sangat berkait dengan kemahiran menulis seterusnya. Bila pelajar ada idea untuk bertutur, jadi secara tidak langsung dia akan ada idea untuk menulis. Okey, jadi ini adalah perkaitan di antara peningkatan kemahiran dan juga kita dapat lihat impak pelaksanaan PKBM ni lah melalui cara ini. Okey, saya harap jawapan saya dapat menjawablah persoalan Puan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih Puan Aisyah. Terima kasih. Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan yang ingin diberikan, kita akan lanjutkan dengan pembentangan kertas kajian yang ketiga.
Baiklah, dipersilakan saudari Dorothy Aris dengan tajuk aplikasi gamifikasi word wall dalam mengenal pasti ayat penyata bahasa Melayu. Dipersilakan. Salam sejahtera, pada hari ini saya Dorothy Aris dari IPG Kampus Gaya akan membentangkan kertas kajian tindakan untuk kolokium pemantapan bahasa Melayu 2022. Tajuk kertas kajian tindakan saya ialah aplikasi gamifikasi word wall dalam mengenal pasti ayat penyata dalam bahasa Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan mulakan pembentangan ini dengan memberi pengenalan tentang kajian tindakan saya. Baiklah, gamifikasi merupakan satu konsep yang mengaplikasikan mekanisme permainan dan teknik reka bentuk permainan yang melibatkan diri pemain dan memberi motivasi kepada pemain untuk mencapai matlamat dalam permainan. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dilakukan oleh Abdul Hadi Bakar dan Zamri Mustafa 2020, murid lebih berminat terhadap pembelajaran bahasa menggunakan gamifikasi berbanding pembelajaran bahasa yang hanya menggunakan pena semata-mata. Justru, pemilihan pendekatan gamifikasi ini amat relevan dengan perubahan generasi pada hari ini dan amat bersesuaian dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Seterusnya kita akan pergi kepada refleksi PDP lalu, iaitu sesi pengajaran dan pembelajaran telah dilaksanakan di kelas murid tahun 4 dan di SKP yang digunakan adalah 5.3.2, iaitu memahami dan membina ayat penyata mengikut konteks. Masalah murid yang dihadapi ialah murid lemah dalam mengenal pasti ayat penyata. Justru latihan pengukuhan yang telah digunakan oleh pengkaji ialah penggunaan gamifikasi word wall. Dan dapatan kajian yang didapati ialah murid lemah dalam mengenal pasti ayat penyata dan tidak dapat membina ayat penyata dengan struktur ayat penyata yang tepat. Fokus kajian ialah mengaplikasikan gamifikasi word wall dalam membantu murid mengenal pasti ayat penyata menerusi kaedah pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Data diperoleh melalui analisis dokumen iaitu lembaran kerja murid. Pengkaji telah mencadangkan satu kajian tindakan menggunakan gamifikasi word wall untuk membantu serta membimbing murid untuk mengenal pasti ayat penyata dalam bahasa Melayu. Kajian tindakan ini berpaksikan kepada satu objektif utama, iaitu mengenal pasti kesan penggunaan gamifikasi word wall dalam meningkatkan kefahaman murid tentang binaan ayat penyata yang tepat, manakala persoalan yang harus dijawab dalam kajian tindakan ini ialah bagaimanakah gamifikasi word wall dapat digunakan untuk meningkatkan kefahaman murid dalam mengenal pasti ayat penyata. Peserta kajian untuk kajian tindakan ini terdiri daripada 4 orang murid tahun 4 dan dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan di luar Bandar Sabah dan terdiri daripada 4 murid lelaki Bumi Putra Sabah dan tahap pencapaian akademik mereka adalah pada tahap sederhana. Baiklah, tindakan yang telah dijalankan oleh pengkaji ialah yang pertama, refleksi. Refleksi PDPR telah dijalankan dengan mengambil kira pemerhatian sepanjang pengajaran ayat penyata dijalankan. Seterusnya, pengkaji telah menganalisis dokumen untuk mengenal pasti pola permasalahan yang berlaku. Yang kedua, pengkaji telah menjalankan kuis ayat penyata iaitu menggunakan gamifikasi word wall. Melaksanakan ayat penyata untuk meneliti pola kesalahan. Yang ketiga, perancangan. Merancang intervensi
berdasarkan permasalahan yang berlaku, pertama. Yang kedua, mencipta intervensi menggunakan kaedah gamifikasi word world. Dan ketiga, perancangan penggunaan word world. Seterusnya, pengkaji telah melaksanakan ujian tinjauan awal untuk mendapatkan kesahan pola kesalahan dalam kalangan peserta kajian. Setelah melaksanakan ujian awal, pengkaji telah melaksanakan pelaksanaan tindakan, iaitu yang pertama memperkenalkan aplikasi word world kepada peserta kajian, yang kedua memberikan pautan kepada murid-murid untuk mengakses word world, dan yang ketiga memberikan penerangan penggunaan gamifikasi word world kepada peserta kajian. Akhir sekali, guru telah melaksanakan latihan ataupun ujian akhir telah diberikan kepada murid bagi melihat peningkatan prestasi murid selepas tindakan menggunakan gamifikasi word world digunakan. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian, iaitu kita dapat lihat murid dapat mengenal pasti ayat penyata dengan baik. Buktinya pada gambar yang pertama kita dapat lihat murid-murid dapat menjawab ayat yang pertama, ayah saya menjadi juara, yaitu ayat penyata, dan 10 murid telah mendapat jawaban yang betul. Yang kedua, pasukan saya telah mendapat tempat pertama untuk kategori sekolah rendah. 14 murid telah mendapat jawaban yang tepat. Dan yang terakhir, kita boleh lihat tahniah alif ini bukan ayat penyata, dan terdapat 10 orang murid dapat menjawab dengan tepat bahwa ini bukan ayat penyata. Di sini kita dapat lihat bukti bahwa murid dapat mengenal pasti ayat penyata dengan baik menggunakan aplikasi gamifikasi word world. Seterusnya, setelah melaksanakan aktiviti gamifikasi word world, dapatan kajian yang kedua ialah murid dapat mengenal pasti ayat penyata dan dapat membina ayat penyata. Buktinya kita dapat lihat dapatan kajian di sini banyak penonton hadir semasa pertandingan. Ayat penyata seperti yang kita tahu ialah ayat yang bertujuan untuk memberi keterangan kepada pembaca, dan ayat penyata hendaklah mengandungi subjek dan predikat dan diakhiri dengan nota. Di sini kita dapat lihat ayat ini menepati sifat ayat penyata yang tepat. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Akhirnya kami berjaya dan menerima hadiah. Di sini kita dapat lihat pada dapatan kajian ini, peserta kajian ini dapat mengenal pasti ayat penyata dengan baik dan dapat membina ayat penyata dengan tepat. Ini merupakan tinjauan awal sebelum guru menggunakan gamifikasi word world. Oke, mari kita lihat. Murid tidak dapat membina ayat penyata yang tepat. Saya dan rakan-rakan memasang robot tanda soal. Oke, kesalahan yang pertama, menggunakan tanda baca yang salah. Yang kedua juga, kami menceritakan tentang keistimewaan robot kepada para juri dan penonton. Tanda seru. Ayat ini juga telah menggunakan tanda baca yang salah. Jadi berdasarkan rajah yang dilampirkan di atas, didapati bahawa peserta kajian kurang mengenal pasti sifat ayat penyata yang tepat, yaitu ayat penyata bertujuan untuk memberi keterangan. Jadi pada rajah ini kita dapat lihat dua kesalahan yang telah dilakukan oleh murid sebelum menggunakan gamifikasi word world. Di sini saya telah melampirkan bukti yang seterusnya yang menunjukkan murid tidak dapat mengenal pasti ayat penyata yang dengan tepat sebelum menggunakan gamifikasi word world. Okey, mari kita lihat ayat yang pertama. Semasa pertandingan itu diadakan, banyak penonton yang hadir. Ayat tanya, kerana ayat ini telah diakhiri dengan tanda baca, tanda soal. Jadi ayat yang pertama bukan ayat yang menyatakan keterangan, tetapi sebaliknya, iaitu ayat tanya yang menanyakan persoalan. Kesalahan yang kedua kita dapat lihat pada ayat yang keempat, iaitu akhirnya kami berjaya dan mendapat hadiah, tanda seru. Kesalahan tanda baca. Okey, jadi berdasarkan rajah yang telah dilampirkan di atas, didapati bahawa peserta kajian kurang mengenal pasti binaan ayat penyata yang tepat, yaitu ayat yang bertujuan untuk memberi penerangan, dan ayat-ayat ini telah diakhiri dengan tanda baca yang salah, yaitu tanda soal dan tanda seru.
Untuk refleksi kajian tindakan ini, yang pertama, dapatan kajian telah menunjukkan peserta kajian dapat mengenal pasti ayat penyata dengan baik untuk membina sebuah ayat penyata yang tepat strukturnya. Seterusnya, peserta kajian dilihat dapat membina sebuah struktur ayat penyata yang lengkap dengan subjek dan predikat serta tanda baca yang tepat. Selain itu, penglibatan murid juga meningkat dan aktif dalam menjawab kuis yang menggunakan kaedah gamifikasi. Justru terdapat kekuatan yang boleh dilihat pada kajian tindakan ini, yaitu objektif telah tercapai. Objektif kajian yang ditetapkan pada awal kajian tindakan ini ialah murid dapat mengenal pasti struktur ayat penyata dengan menarik dan menyeronokkan melalui gamifikasi word world. Rumusan. Tuntasnya, pengkaji sedar bahawa amalan kajian tindakan ini amat penting bagi warga pendidik untuk memperbaiki amalan pengajaran yang seiring dengan perubahan semasa dan kehendak pembelajaran pada masa kini, terutamanya semenjak PDPR telah dilaksanakan. Oleh itu, sebuah kaedah pengajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan telah diperkenalkan untuk membantu para guru agar murid dapat melibatkan diri dengan lebih aktif di dalam bilik darjah. Selain itu, pengkaji berharap kajian ini akan menjadi anjakan paradigma kepada warga pendidik untuk terus berkongsi idea dan mencadangkan intervensi yang lebih baik dan efektif di masa hadapan agar kita dapat mencapai pelan pembangunan pendidikan 2013 hingga 2025 yang telah dirancang oleh kerajaan. Jadi kesimpulannya, pelbagai kajian yang boleh dilaksanakan oleh pendidik dalam usaha untuk meningkatkan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran serta hasil kerja murid dalam bilik darjah. Sekian sahaja untuk pembentangan kajian tindakan saya. Sekian dan terima kasih. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada saudari Dorothy Aris atas maklum balas dan pembentangan sebentar tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang yang keempat iaitu saudari Amuta anak perempuan Ramachandran dengan tajuk meningkatkan penguasaan perkataan suku kata KV-KV dalam kalangan murid pemulihan menggunakan kit sambung saya untuk membuat pembentangan. Dipersilakan. Selamat sejahtera kepada para juri dan penganjur. Saya Amuta anak perempuan Ramachandran dari SK Jalan Panglima Bukit Gantang, Ipoh Perak akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan kemahiran perkataan suku kata KV-KV di dalam kalangan murid pemulihan menggunakan kit sambung saya. Hasil refleksi daripada PTPC yang menyebabkan saya untuk menjalankan kajian tindakan ini. Antara isu yang dikenal pasti adalah murid pemulihan tidak menguasai kemahiran KV-KV, murid juga tidak dapat menyatakan isi pelajaran dan mereka juga kurang berminat dan cepat berasa bosan semasa menjalankan PDPC. Ini kerana guru menjalankan PDPC dengan kaedah konvensional. Jadi, murid sukar untuk memahami pengajaran guru. Selain itu, murid juga kurang minat terhadap pengajaran guru. Seterusnya, fokus kajian. Fokus kajian utama adalah untuk meningkatkan kemahiran murid dalam mengeja dan membaca perkataan KV-KV dan juga menambah baik amalan PDPC pengaji.
Selain itu, ia juga dapat menarik murid terhadap kemahiran KBKB dan mengelakkan rasa bosan. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan tahap penguasaan murid pemulihan dalam kemahiran KBKB dengan menggunakan kit sambung saya. Antara objektif khusus adalah untuk menghilangkan rasa bosan semasa PDPC. Seterusnya, soalan kajian. Terdapat dua soalan kajian, iaitu soalan kajian pertama, sejauh manakah penggunaan kaedah kit sambung saya dapat menambah baik amalan PDPC pengaji dalam membantu murid pemulihan khas menguasai kemahiran KBKB. Soalan kajian kedua pula adalah sejauh manakah penggunaan kaedah kit sambung saya dapat membantu dalam penguasaan kemahiran KBKB dan meningkatkan minat murid pemulihan tahun 1 dalam pembelajaran kemahiran KBKB. Seterusnya, kumpulan sasaran. Menggunakan murid-murid pemulihan khas tahun 2 dari SK Jalan Panglima Bukit Gantang Ipoh Perak sebagai kumpulan sasaran. Responden terdiri daripada 10 orang murid, iaitu 3 orang murid perempuan dan 7 orang murid lelaki. Seterusnya, kaedah kajian. Dalam kajian ini sebanyak 3 kaedah digunakan, iaitu pemerhatian, temu bual dan ujian diagnostik. Sebanyak 3 aktiviti yang dijalankan, iaitu nyanyi lagu suku kata dan perkataan, eja dan sebut perkataan. Aktiviti ketiga adalah latihan melengkapkan perkataan KBKB. Seterusnya, intervensi kajian. Kajian ini dijalankan dalam 2 kitaran. Pelaksanaan kajian ini adalah berdasarkan pendekatan Amanda Wang 2018. Setiap kitaran merangkumi 4 strategi, iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Seterusnya, pelaksanaan tindakan. Aktiviti pertama, nyanyi lagu suku kata dan perkataan. Daripada aktiviti yang dijalankan, didapati murid sangat seronok menyanyi lagu suku kata dan perkataan. Ini sedikit sebanyak dapat menarik minat murid terhadap PDPC guru. Aktiviti kedua, eja dan dalam menjalankan aktiviti 2 ini, pengaji dapati murid dapat mengeja dan menyebut perkataan KBKB dengan mudah kerana dengan bantuan bahan inovasi kit sambung saya yang telah pengaji gunakan. Bermain sambil belajar menyebabkan murid mudah untuk membaca perkataan-perkataan dengan mudah. Murid juga dapat membaca perkataan berulang kali. Ini membolehkan murid mengeja dan menyebut dengan betul. Aktiviti ketiga yang dijalankan ini dapat menarik minat murid dan dapat melengkapkan perkataan berdasarkan gambar dengan baik. Ini sedikit sebanyak membolehkan mereka bukan sahaja celik huruf dan juga menarik minat murid untuk belajar bahasa Melayu. Hasil dapatan kajian berdasarkan soalan 1, bagaimanakah penggunaan model kit sambung saya dapat menambah baik amalan guru dalam PDPC untuk membantu murid pemulihan khas menguasai kemahiran KBKB. Dari segi pemerhatian, pengaji mendapat bahawa murid lebih mudah dapat mengeja dan membaca selepas intervensi. Dengan temu bual dengan responden, hampir semua murid memberi maklum balas yang positif, iaitu mereka berminat dan seronok semasa PDPC. Dari segi analisis ujian diagnostik pula, responden dapat skor yang lebih tinggi dalam ujian diagnostik 2 berbanding dengan ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik 1 diberikan sebelum intervensi dijalankan. Ujian diagnostik 2 pula diberikan selepas intervensi dijalankan. Hasil dapatan kajian berdasarkan soalan kajian kedua. Bagaimanakah penggunaan model kit sambung saya membantu murid dalam menguasai kemahiran KBKB dan menarik minat murid?
Dari segi pemerhatian, terdapat perubahan dalam tingkah laku semua murid. Mereka lebih seronok ketika menggunakan kit sambung saya. Dengan temu bual responden, pengaji mendapati bahawa murid dapat mengeja dan membaca perkataan dengan lebih yakin. Dengan analisis ujian diagnostik 2 juga, didapati responden dapat skor yang lebih tinggi berbanding dengan ujian diagnostik 1. Ini adalah analisis kajian dari segi pemerhatian. Analisis kajian dari segi temu bual, apabila pengaji menuju soalan adakah kit sambung saya ini membantu anda memahami isi pelajaran pada hari ini. Hampir semua responden memberi maklum balas yang positif, iaitu mereka seronok dan tidak berasa bosan semasa menjalankan PDPC. Seterusnya, analisis kajian berdasarkan ujian diagnostik. Berdasarkan jadual dan graf ini menunjukkan ujian diagnostik 1, ujian diagnostik 2 menunjukkan skor yang tinggi berbanding dengan ujian diagnostik 1. Rumusan dan implikasi. Murid dapat belajar dan menguasai kemahiran KV dengan berkesan. Kit ini juga dapat menerapkan unsur permainan dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ia juga dapat membantu menambah baik serta meningkatkan penambahan pengetahuan dalam PDPC untuk pengaji. Cadangan, pengaji ingin menjalankan kajian yang seterusnya berdasarkan kemahiran asas mengeja, menyebut dan melengkapkan perkataan KV-KVK dan KV-KKV dengan mengubah suai reka bentuk bahan bantu menjadi satu bahan yang lebih interaktif yang mana adanya gabungan elemen ICT seiring dengan era teknologi maklumat supaya dapat menarik minat murid. Pengaji juga ingin menambah baik kit sambung saya ini dengan elemen-elemen seperti audio dan juga video. Ini adalah rujukan yang digunakan oleh pengaji untuk menjalankan kajian ini. Ini adalah contoh aktiviti yang dijalankan semasa PDPC menggunakan kit sambung saya. Dieta, mata, Sekian, terima kasih. Baiklah, sesi soal jawab akan dibuka selama 5 minit. Para penonton boleh memberikan soalan. Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Sidang maya, sesi pembentangan diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang kelima. Dipersilakan Saudari Nur Amira Wahida binti Ismail. Tajuk kajian tindakan beliau ialah masalah perencanaan idea dalam penulisan karangan murid tahun 5. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini saya Nur Amira Wahida binti Ismail, pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya,
akan membentangkan kajian tindakan saya bersempena dengan Kolokium Pemantapan Bahasa Melayu 2022 ini. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan adalah analisis masalah penjanaan idea dalam penulisan karangan murid tahun 5. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Seperti mana yang kita semua tahu, kemahiran berbahasa terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran berbahasa secara lisan dan juga kemahiran berbahasa secara tulisan ataupun dikenali sebagai verbal dan juga tidak verbal. Baiklah, pemikiran dalam konteks bahasa boleh diterjemahkan melalui dua sistem, iaitu bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Namun, kemahiran berbahasa secara tulisan adalah lebih bersistem dan juga kompleks berbanding secara lisan kerana kemahiran tulisan ini ataupun dikenali sebagai menulis merupakan satu amalan intelektual yang melibatkan proses menyalurkan idea dan juga pemikiran secara bersistem. Itu menurut Abdul Rashid Jamian 2017. Baiklah, kemahiran menulis yang efektif amatlah penting dan juga signifikan untuk kejayaan akademik dalam sistem persekolahan di seluruh dunia. Hal ini kerana kemahiran menulis ini adalah satu kemahiran yang penting untuk diterapkan, untuk digunakan dan wajib. Murid perlu menulis untuk mencapai sesuatu target dalam pendidikan. Yang mana kemahiran menulis ini adalah selaras dengan kemahiran berfikir. Hal ini kerana sesuatu penulisan yang baik adalah terhasil daripada pemikiran yang bernas dan juga pemikiran yang di luar kotak. Seterusnya, paparan ini merupakan refleksi PDP lalu yang mana saya telah mengajar murid tahun 5 di sebuah sekolah semasa praktikum fasa 1. Sesi pengajaran dan pembelajaran murid tahun 5 di SKP yang saya telah ambil adalah 3.3.1 iaitu mendraft dan menghasilkan penulisan berformat ataupun tidak berformat. Baik, berikut merupakan 3 isi utama iaitu masalah murid, latihan pengukuhan dan juga dapatan. Kita pergi dulu kepada masalah murid. Okay, di sini saya menyatakan kelemahan yang ada dalam latihan dan juga masalah yang dihadapi murid semasa melaksanakan aktiviti. Yang pertama iaitu masalah murid itu lemah dalam proses menjaring idea bagi menghasilkan satu penulisan karangan yang baik. Itu adalah masalah umum yang rata-rata dihadapi oleh murid-murid tahun 5 yang mengikuti kajian ini. Yang seterusnya latihan pengukuhan yang mana saya memberi satu latihan pengukuhan iaitu berfokuskan kepada soalan bahagian C, kertas 2 bahasa Melayu dan diberikan kepada murid. Dan dapatan daripada latihan pengukuhan yang telah diberikan tadi iaitu kelemahan murid dapat dilihat melalui pengolahan ayat yang kurang baik, iaitu seperti mana yang masalah murid tadi iaitu murid lemah dalam proses menjaring idea yang menyebabkan kurangnya pengolahan idea dalam satu karangan yang dijalankan. Baiklah, kita teruskan lagi kepada fokus kajian. Okay. Kajian ini berfokus kepada proses awal mengenal pasti kelemahan murid dalam kemahiran menulis karangan jenis fakta yang terdapat dalam bahagian C kertas 2 peperiksaan bahasa Melayu sekolah rendah sebelum apa-apa perancangan tindakan dilaksanakan. Data yang didapati dalam kajian ini diperolehi melalui analisis dokumen iaitu lembaran kerja murid. Okay. Untuk merangka kesesuaian tindakan yang bakal diambil. Okay. Kajian ini dijalankan bagi merangka kesesuaian tindakan yang akan diambil pada masa akan datang. Okay. Berikut adalah fokus kajian tindakan ini. Baiklah, berikut merupakan objektif dan juga persoalan kajian ini. Objektif yang telah ditetapkan untuk kajian tindakan ini adalah mengenal pasti masalah murid tahun 5 dalam menghasilkan sebuah penulisan karangan yang baik. Yang mana persoalannya akan menjawab apakah masalah murid tahun 5 dalam menghasilkan penulisan karangan yang baik. Jadi berikut merupakan objektif dan juga persoalan kajian untuk kajian tindakan. Baiklah, seramai 5 orang murid tahun 5 yang berada di sebuah sekolah kebangsaan di luar bandar di satu daerah negeri Sabah
dan mempunyai masalah dalam menghasilkan penulisan karangan yang baik adalah peserta kajian bagi kajian tindakan pada kali ini. Baiklah, seterusnya kita pergi pada tindakan yang dijalankan sepanjang kajian tindakan ini dijalankan. Okey, perpandukan kepada model tindakan Kemis dan McTaggart 1988 ada 4 peringkat yang mana yang pertama mereflect, peringkat merancang, peringkat bertindak dan yang terakhir sekali adalah peringkat memerhati. Pada kajian kali ini hanya mengenal pasti masalah yang melibatkan refleksi di PDP lalu, rancangan dan tindakan dan juga pemerhatian. Pada refleksi PDP lalu, didapati bahawa murid mempunyai masalah dalam menghasilkan karangan yang baik. Jadi, saya menjalankan satu pengenal pastian masalah dan juga menganalisis kelemahan murid yang terdapat dalam kemahiran menulis karangan. Seterusnya saya melaksanakan satu pemerhatian yang mana kelemahan murid tersebut diperhatikan untuk merancang tindakan yang sesuai bagi menambah baik kelemahan tersebut. Baiklah, ini adalah dapatan kajian tentang kesalahan yang pertama yang kerap diulang oleh murid-murid, yang mana dalam satu penulisan karangan tu beberapa murid mengulangi masalah yang sama, iaitu yang pertama, masalah isi yang diberikan tidak dikembangkan dengan menggunakan huraian dan juga contoh. Seperti yang dapat dilihat yang pertama, latihan murid iaitu peserta kajian yang pertama, kurangnya huraian dan juga contoh. Yang kedua pun sama juga, kurang huraian dan contoh dalam satu isi karangan mereka. Dan begitu juga dengan peserta kajian yang keempat. Tiada huraian dan juga tiada contoh dalam satu isi yang dikemukakan oleh murid-murid. Baik, kita teruskan dengan dapatan kajian seterusnya. Okey, di sini adalah satu kesalahan yang mana berlakunya pengulangan isi yang sama dan menyebabkan isi tidak dapat dikembangkan dengan baik. Okey, dapat dilihat di sini peserta kajian yang kedua mengulangi isi yang sama sebanyak 2 kali yang mana menyebabkan dia tidak mengemukakan contoh dan juga huraian. Hanya meletakkan isi-isi supaya karangan mereka nampak lebih panjang lah. Begitu juga dengan peserta kajian yang kelima. Kurangnya pengolahan idea yang menyebabkan mereka mengulang isi-isi yang sama dan menyebabkan satu isi itu tak dapat dikembangkan. Hanya pengulangan yang berlaku. Baik, ini adalah satu lagi analisis dokumen mengenai satu contoh karangan murid yang meletakkan lebih daripada satu isi dalam satu ayat yang menyebabkan tiada huraian dan juga contoh yang diberikan dalam satu perenggan. Ini masalah yang lain yang mana murid meletakkan kesemua isi yang mereka jumpa, yang mereka ada dalam satu perenggan yang menyebabkan hanya isi yang diterterakan dalam satu perenggan dan tiada huraian kepada isi tersebut. Jadi ini menyebabkan karangan mereka menjadi kurang baik dan juga tidak gramatis ayat mereka. Hanya meletakkan isi dan diikuti dengan isi dan juga isi yang lain yang tiada kesinambungan dalam satu perenggan mereka. Baiklah, sampai sudah kepada refleksi. Refleksi yang dapat saya lakukan dalam sepanjang melaksanakan kajian ini adalah yang pertama, murid dapat dilihat tidak dapat memberi penjanaan idea dengan mengolah isi yang dikeluarkan untuk mengemukakan fakta dan juga huraian dan serta contoh yang baiklah. Jadi, satu teknik yang sesuai perlu digunakan bagi membantu murid-murid menjana idea sebelum memulakan satu penulisan karangan supaya murid dapat menghasilkan satu karangan yang baik menggunakan idea serta olahan yang dibuat pada awal aktiviti penulisan karangan lah. Seterusnya, cadangan penggunaan teknik peta I kuasa 4 bagi menambah baik kemahiran berfikir murid agar mereka dapat menjana idea dengan lebih baik dalam menghasilkan satu penulisan karangan. Baiklah, teknik peta I kuasa 4 ini dicadangkan kepada tindakan seterusnya untuk diambil supaya menggunakan teknik ini sebelum murid-murid melakukan satu aktiviti penulisan karangan lah.
Jadi kitaran kajian yang akan diteruskan nanti dapat diteruskan untuk melihat kesan penggunaan teknik petai kuasa 4 tadi dalam menambah baik kemahiran menjana idea sebelum murid-murid melaksanakan aktiviti menulis karangan. Kesimpulannya, rumusan yang dapat saya lakukan sepanjang saya melaksanakan kajian tindakan ini adalah murid-murid menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ketara dan yang sering dilakukan dalam penulisan karangan dan perlu dititik beratkan. Antaranya 3 yang saya terangkan di awal di dapatan kajian tadi. Yang pertama, murid tidak mahir mengembangkan idea dengan menyertakan huraian beserta contoh untuk isi yang telah dikemukakan. Dan yang kedua, murid dilihat kerap mengulang isi yang sama dalam satu perenggan yang menyebabkan karangan mereka menjadi kurang menarik dan juga tidak cemerlang lah. Dan yang ketiga, murid memberi lebih daripada satu isi dalam setiap perenggan. Jadi apabila isi diberi secara berlebihan tanpa huraian, karangan mereka menampakkan yang mereka tidak mahir dalam kemahiran pengolahan ayat dan juga tidak menerapkan kemahiran berfikir dalam penulisan mereka. Jadi hal ini bertepatan dengan Zamri 2014 yang mana guru kurang menerapkan kemahiran berfikir dalam aktiviti menulis karangan. Menurut Zamri, kebiasaannya pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu dikatakan statik dan juga tidak menyeronokkan. Jadi mungkin guru boleh melaksanakan aktiviti penulisan karangan ini secara luar biasa, selain yang sering dijalankan lah. Jadi cadangan pada kajian yang akan datang, guru lebih kreatif dan juga inovatif dalam melaksanakan segala aktiviti dalam kelas. Okay, dapatan ini membawa kepada cadangan tindakan iaitu untuk menambah baik dengan menggunakan teknik petai kuasa 4 sebagai intervensi dalam proses menjana idea bagi menulis karangan dengan baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah sesi pembentangan. Kita buka pula untuk sesi soal jawab selama 5 minit. Para penonton boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya tiada sebarang soalan, kita teruskan dengan pembentangan yang ke-6. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Amira Wahida binti Ismail atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang ke-6. Dipersilakan Nurul Syafiqah binti Pailin dengan tajuk Masalah Kemahiran Menulis Huruf Besar dan Huruf Kecil dalam kalangan murid tahap 1. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syafiqah binti Pailin dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya dan tajuk yang saya pilih untuk pembentangan kolokium pemantapan bahasa Melayu ialah Masalah Kemahiran Menulis Huruf Besar dan Huruf Kecil dalam kalangan murid tahap 1. Baiklah, kita bergerak terus kepada pengenalan bagi tajuk yang telah saya pilih. Menurut Suhaimi Yunus pada tahun 2009, kemahiran menulis dikatakan amat signifikan dan penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan murid perlu menguasai kemahiran tersebut untuk menduduki peperiksaan bertulis. Secara umumnya, masih terdapat sebilangan murid sekolah rendah, terutama daripada golongan murid tahap 1 yang mengalami masalah untuk membezakan dan menulis huruf-huruf besar dan kecil tersebut mengikut sistemnya yang betul daripada segi ketinggian dan juga keseragaman bentuk huruf tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat murid yang masih lemah untuk membezakan dan membandingkan struktur huruf tersebut dari segi ketinggian dan keseragaman bentuk-bentuk huruf tersebut seperti yang dinyatakan oleh Hasnah pada tahun 2016. Baiklah, bergerak terus pada refleksi PDP yang PDP lalu. Baiklah, seperti yang kita tahu, sejak berlakunya pandemik di negara kita,
sistem pengajaran dan pembelajaran murid adalah berasaskan modul PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Oleh itu, sewaktu praktikum yang lalu iaitu praktikum fasa 1, saya telah menjalankan sesi PDPR dan terdapat masalah murid yang dikenal pasti iaitu kemahiran menulis huruf besar dan huruf kecil. Hal ini adalah berdasarkan daripada DSKP 3.1 iaitu asas menulis. Baiklah, sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan adalah berdasarkan murid tahun 2. Dan daripada pemerhatian yang dibuat, saya telah menganalisis dokumen iaitu berdasarkan modul dan lembaran kerja yang diedarkan sewaktu PDPR dan murid telah melengkapkan lembaran kerja tersebut. Dan hasil daripada analisis tersebut, saya mendapati murid masih lemah dalam menulis huruf besar dan huruf kecil, lebih-lebih lagi dalam mengikut sistem bentuk huruf tersebut yang betul. Baik, untuk kajian yang dijalankan, fokus utama kajian ini adalah berdasarkan pelaksanaan proses awal, iaitu dari segi mengenal pasti masalah kemahiran menulis huruf besar dan huruf kecil berdasarkan latihan yang berkaitan dengan kemahiran menulis seperti yang telah diagihkan melalui lembaran kerja yang telah dilengkapkan oleh murid semasa menjalani praktikum fasa 1 yang lalu. Dan data yang telah diperoleh saya persembahkan melalui analisis dokumen bagi merangka tindakan seterusnya untuk menambah baik masalah yang dikenal pasti iaitu masalah kemahiran menulis huruf besar dan huruf kecil dalam kalangan murid tahap 1. Baik, apa sebenarnya objektif dan persoalan kajian yang telah saya jalankan? Baik, objektif yang akan saya capai pada akhir kajian ini ialah untuk mengenal pasti kesilapan penulisan huruf besar dan huruf kecil secara mekanis dalam kalangan murid tahap 1. Dan persoalan kajian saya pula, apakah sebenarnya kesilapan penulisan huruf besar dan huruf kecil secara mekanis dalam kalangan murid tahap 1 itu sendiri. Baiklah, berdasarkan kajian yang saya jalankan, peserta kajian saya terdiri daripada 3 orang murid tahun 2 yang bersekolah di sebuah sekolah kebangsaan luar bandar yang terletak di salah satu daerah di negeri Sabah. Dan apakah tindakan yang telah saya jalankan semasa menjalankan kajian tindakan ini? Yang pertama, saya telah menjalankan praktikum fasa 1 selama 3 bulan di salah sebuah sekolah yang telah dipilih, iaitu salah sebuah sekolah di daerah Sabah. Yang kedua, saya juga telah mengagihkan modul ataupun lembaran kerja yang berbentuk kemahiran menulis kepada murid-murid tahun 2. Yang ketiga, analisis dokumen telah saya jalankan berdasarkan modul dan lembaran kerja yang telah dilengkapkan oleh murid tersebut. Dan yang terakhir, saya membuat kesimpulan akhir berdasarkan dapatan data yang telah diperoleh. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah dapatan kajian yang telah saya peroleh berdasarkan kajian tindakan yang saya jalankan. Berdasarkan kajian ini, saya mendapati bahawa peserta kajian saya tidak dapat menulis huruf besar mengikut sistem ayat yang betul di awal ayat. Seperti gambar yang saya lampirkan pada halaman ini, bagi contoh peserta kajian saya yang pertama, peserta kajian masih mempunyai masalah untuk menulis huruf P pada perkataan Pak yang seharusnya mengikut struktur huruf besar iaitu huruf P perlu ditulis pada atas garisan jika mengikut sistem penulisan huruf besar yang betul. Seterusnya bagi peserta kajian yang kedua, kita dapat melihat terdapat masalah yang dilakukan oleh murid ini iaitu menulis huruf K dengan struktur yang salah pada awal ayat. Kerana perkataan kambing ini merupakan perkataan di awal ayat dan huruf K seharusnya ditulis dalam sistem bentuk huruf besar. Baiklah. Bagi peserta kajian saya yang seterusnya iaitu peserta kajian yang ketiga, masalah yang sama juga dapat dilihat apabila murid menulis huruf I pada perkataan ibu dalam sistem bentuk huruf kecil, sedangkan perkataan ibu berada pada awal ayat yang seharusnya ditulis dengan sistem huruf besar iaitu perkataan I tersebut. Baik, selain daripada itu, kajian ini juga saya mendapati peserta kajian gagal ataupun tidak mampu untuk menulis huruf mengikut keseragaman yang betul mengikut sistem huruf besar dan huruf kecil dalam ayat. Baiklah, saya lampirkan contoh peserta kajian saya yang pertama. Kita dapat melihat ayat yang ditulis ialah makanan puyuh di dalam beras. Namun pada perkataan makanan ini, huruf M seharusnya ditulis dalam sistem huruf besar kerana M merupakan huruf besar dan perkataan makanan ini terletak di awal ayat. Justru huruf M seharusnya ditulis dengan sistem yang lebih tinggi berbanding daripada huruf-huruf lain kerana M perlu ditulis dalam sistem huruf besar.
Baiklah, selain itu, huruf S pada perkataan bekas ini juga ditulis dalam sistem huruf besar yang seharusnya ditulis dalam sistem huruf kecil kerana perkataan bekas kesemuanya ditulis dalam sistem huruf kecil. Baiklah, peserta kajian yang kedua juga mengalami masalah yang sama. Apabila daripada ayat yang ditulis, kita dapat melihat peserta kajian masih tidak mampu untuk menulis setiap huruf pada perkataan ini mengikut sistem huruf besar dan huruf kecil yang betul. Seperti contoh huruf E pada perkataan ayah, huruf H pada perkataan puyuh yang seakan-akan menyerupai huruf N. Makna katanya di sini, huruf H ini perlu ditulis dengan sistem huruf kecil, iaitu tangkai pada huruf H perlu ditulis dengan kadar yang lebih tinggi. Baik, ini merupakan dapatan kajian saya yang ketiga bagi peserta kajian yang ketiga. Sama seperti yang sebelumnya, peserta kajian ini juga tidak mampu untuk menulis ke semua huruf dalam perkataan ini mengikut sistem huruf besar dan huruf kecil yang betul. Baiklah, berdasarkan dapatannya kajian yang telah saya lakukan, saya mendapati bahawa masalah kemahiran menulis huruf besar dan huruf kecil dalam kalangan murid merupakan antara punca yang menyebabkan murid tidak mampu untuk menulis secara kemas dan juga cantik. Hal ini pasti akan menyukarkan murid ketika berada pada tahap 2 apabila murid perlu menulis ayat yang lebih panjang seperti dalam penulisan karangan. Setelah meneliti dengan lebih lanjut, saya percaya bahawa alat bantu mengajar yang berfokus pada aspek visual ruang perlu diterapkan kerana aspek visual ruang banyak membantu dalam meningkatkan kemahiran murid untuk membezakan huruf besar dan huruf kecil mengikut sistem yang betul. Justeru, saya sebagai pengkaji telah mencadangkan sebuah bahan bantu mengajar yang dinamakan buku tulis bergambar dan kajian yang berikut pula akan berfokus kepada kesan penggunaan bahan tersebut dalam meningkatkan kemahiran menulis huruf besar dan huruf kecil dalam kalangan murid. Baiklah, secara rangkumannya, kajian tindakan merupakan suatu bentuk cara yang sistematik untuk mengubah dan menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan langkah yang bersifat praktikal dan refleksi terhadap kesan dan akibat melalui tindakan yang telah digiatkan. Menurut Asma Haji Omar juga, sekiranya murid berjaya untuk menulis setiap tulisan dengan tepat, maka murid sudah dikira menguasai suatu kemahiran menulis. Justeru dalam usaha untuk mengatasi masalah yang berlaku, tenaga pengajar khususnya perlu lebih berinovasi dalam menghasilkan BBM yang mampu untuk meningkatkan teknik pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Oleh hal yang demikian, pendedahan kepada cara dan teknik menulis yang betul pada peringkat awal sememangnya dapat membantu murid dalam membentuk kemahiran menulis dengan betul seperti yang dinyatakan oleh Sasson pada tahun 1993. Baiklah. Berikut merupakan rujukan yang telah saya gunakan sepanjang menjalankan penulisan kajian tindakan ini. Akhir kata, sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah pembentangan. Sesi soal jawab kini dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Baiklah, sekiranya ada sebarang soalan, kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Syafiqah binti Pailin atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sampailah sudah kepada peserta terakhir untuk kajian tindakan. Sama-sama kita menyaksikan video bertajuk Analisis Kelemahan Murid dalam Membina Ayat Berdasarkan Bahan Rangsangan oleh saudari Wazna Saidah binti Siddiq. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Analisis Kelemahan Murid dalam Membina Ayat Berdasarkan Bahan Rangsangan, yang mana kajian tindakan ini disediakan oleh saya sendiri, Wazna Saidah binti Siddiq dari Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Baiklah, terlebih dahulu kita lihat kepada pengenalan tentang topik ataupun isu yang akan saya kupas, iaitu berkaitan dengan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan satu kemahiran yang paling kompleks seperti mana yang kita sedia maklum antara kemahiran yang lain, kerana penguasaan kemahiran menulis ini perlu
melalui beberapa tahap penguasaan sebelum murid tersebut mahir kemahiran menulis dengan lebih baik. Dan juga menurut Rozita Muhammad Yunus dan Rahim Ahmad dan Syahidi Hamid pada tahun 2022, kemahiran menulis merupakan satu alat berfikir yang diperlukan dalam pembangunan bahasa, pemikiran kritis dan pembelajaran dalam semua disiplin yang seharusnya menjadi keperluan dalam semua kurikulum di semua peringkat. Dan oleh itu, seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Zanaria Syekh Hassan dan Fazila Abdul Rahman pada tahun 2011, kemahiran menulis yang efektif amat signifikan untuk kejayaan akademik dalam sistem persekolahan di dunia. Baiklah, seterusnya melihat kepada refleksi PDP yang lalu. Bagi sesi praktikum saya yang lalu, saya telah menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu murid tahun 5 dengan berpandukan kepada DSKP kemahiran menulis 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Dan berdasarkan kepada DSKP tersebut, saya telah menyediakan satu bahan multimedia dan meminta murid untuk membina ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan kepada bahan tersebut. Dan apabila didapati bahawa murid mempunyai masalah dalam membina ayat lengkap dan gramatis untuk menyatakan pendapat berdasarkan kepada bahan tersebut, saya teruskan kepada latihan pengukuhan dengan memberikan mereka soalan bahagian A kertas 2 Bahasa Melayu. Dan juga dapatan saya, murid tersebut juga lemah dalam membina ayat pada bahagian tersebut yang seterusnya sekiranya tidak mempunyai pelatihan intervensi ataupun tidak mempunyai jalan penyelesaian untuk penambahbaikan tersebut secara tidak langsung, pastinya ia akan menjejaskan keputusan peperiksaan mereka. Baiklah, beralih kepada fokus kajian saya ini. Bagi kajian tindakan ini, kajian ini adalah berfokus kepada proses awal mengenal pasti kelemahan murid dalam kemahiran membina ayat yang lengkap dan gramatis berdasarkan bahan rangsangan yang terdapat pada bahagian A kertas 2 peperiksaan Bahasa Melayu di sekolah rendah sebelum perancangan tindakan dilaksanakan. Seterusnya, data diperoleh melalui analisis dokumen lembaran kerja murid yang mana data kajian ini digunakan untuk merangka kesesuaian tindakan yang bakal diambil bagi menambah baik kelemahan-kelemahan murid tersebut. Baiklah, seterusnya beralih kepada objektif dan juga persoalan kajian untuk kajian tindakan ini. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kelemahan murid dalam membina ayat berdasarkan bahan rangsangan yang terdapat pada soalan bahagian A kertas 2 Bahasa Melayu sekolah rendah. Dan juga bagi persoalan untuk kajian ini, apakah kelemahan murid dalam membina ayat gramatis berdasarkan bahan rangsangan? Jadi berdasarkan kepada satu objektif tersebut, maka tercetusnya satu persoalan yang bagi menjawab objektif tersebut. Seterusnya beralih kepada peserta. Bagi kajian tindakan ini, kajian ini melibatkan 4 orang murid tahun 5 daripada Sekolah Kebangsaan di luar Bandar Sabah, yang mana 4 orang murid tahun 5 ini terdiri daripada 2 orang lelaki dan juga 2 orang perempuan Bumi Putra Sabah dengan tahap pencapaian akademik yang sederhana. Seterusnya, bagi beralih kepada tindakan yang dijalankan, bagi kajian tindakan ini saya menjalankan kajian dengan berpandukan kepada model tindakan Chemnitz dan McTaggart pada tahun 1988, yang mana model tindakan untuk Chemnitz dan juga McTaggart ini merangkumi 4 peringkat, iaitu mereflek, merancang, bertindak dan juga memerhati. Jadi berdasarkan kepada model tindakan Chemnitz dan McTaggart ini, saya telah merefleks kembali PDP yang lalu, iaitu pada sesi praktikum saya yang lalu, didapati bahawa murid mempunyai masalah dalam membina ayat berdasarkan bahan rangsangan, dan juga rancangan dan tindakan yang saya lakukan adalah mengenal pasti semula dan menganalisis semula kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kemahiran membina ayat tersebut melalui analisis dokumen lembaran kerja murid.
Dan seterusnya pemerhatian. Kelemahan murid tersebut diperhatikan untuk merancang tindakan yang sesuai bagi menambah baik kelemahan tersebut. Ini adalah latihan ataupun edaran yang saya berikan kepada murid untuk saya memperolehi data-data berkaitan dengan kelemahan-kelemahan ataupun masalah murid yang terdapat apabila menjawab soalan bahagian A kertas 2 peperiksaan bahasa Melayu ini. Baiklah. Dapatan kajian yang saya perolehi berdasarkan kepada edaran yang telah saya berikan itu tadi, yang saya tunjukkan itu tadi, didapati bahawa selain daripada masalah lazim iaitu masalah huruf besar dan huruf kecil, masalah tanda baca dan juga masalah ejaan, antara aspek yang perlu menambahbaikan adalah masalah murid lemah membina ayat dengan struktur yang betul. Kita dapat lihat pada seperti mana pada gambar yang saya kemukakan di sini, iaitu keratan analisis dokumen. Untuk peserta 1 dan juga peserta 2 didapati bahawa kedua-dua murid ini mempunyai masalah yang sama, iaitu dari segi membina ayat dengan struktur yang betul. Baiklah, seterusnya dapatan kajian yang saya perolehi untuk murid tahap sederhana ini. Murid juga mempunyai tahap penguasaan yang lemah dalam perluasan subjek dan predikat, yang mana apabila dilihat pada kajian mendapati bahawa setiap ayat yang dibina oleh keempat-empat peserta kajian ini tidak mempunyai sebarang perluasan subjek. Dan juga kalau kita lihat pada keratan analisis dokumen yang saya sertakan dekat sini, kita lihat pada peserta yang ketiga ini masalah perluasan predikat. Demikian juga untuk peserta yang kedua dan seterusnya. Peserta kajian 1 dan mungkin murid mempunyai masalah dari segi mengorganisasikan struktur ataupun mendapatkan idea untuk mengembangkan subjek dan juga predikat tersebut. Seterusnya, dapatan kajian yang saya perolehi untuk keempat-empat murid yang mempunyai tahap pencapaian yang sederhana ini adalah murid membina ayat yang tidak menepati bahan grafik yang diberi. Pada peserta yang keempat, murid tersebut mempunyai masalah apabila dia membina ayat yang tidak menepati bahan grafik yang diberi, iaitu Hamid membeli aiskrim yang telah dijual oleh Pak Samad. Struktur ayat yang telah dibina oleh murid ini adalah struktur ayat yang lengkap dan tepat. Namun jika kita lihat kembali berdasarkan gambar tersebut, tidak ada perilaku yang menunjukkan ada seorang lelaki membeli aiskrim ataupun seorang lelaki yang sedang memakan aiskrim di dalam gambar, selain daripada adanya seorang penjual aiskrim lelaki yang sedang membunyikan loncengnya. Dan juga yang seterusnya, peserta kajian yang pertama ini bina ayat, Cik Suraya sedang menjaga dua cucunya yang bernama Aimi dan Syera, yang mana perihal seorang nenek yang menjaga cucu ataupun perbuatan yang menunjukkan seorang wanita yang sedang menjaga cucunya tidak terdapat di dalam gambar yang diberikan. Baiklah, jadi seterusnya refleksi kajian saya ini didapati bahawa kelemahan murid dalam membina ayat yang tepat dan gramatis berdasarkan kepada bahan rangsangan yang terdapat dalam soalan bahagian ini, bahagian A ini akan menyebabkan markah murid terjejas khususnya dalam peperiksaan mereka. Jadi satu teknik yang sesuai perlu digunakan bagi membantu murid-murid ini untuk membina ayat berdasarkan bahan tersebut dengan tepat serta mempunyai struktur ayat yang baik, dan cadangan penggunaan teknik 5C ketak bagi menambah baik kemahiran membina ayat murid agar mereka dapat membina ayat dengan lebih baik dan mendapat markah penuh dalam soalan membina ayat tersebut. Jadi oleh kerana saya mencadangkan agar penggunaan teknik seketak ini digunakan bagi mengatasi masalah murid, bagi menambah baik masalah-masalah murid ini, oleh itu, kitaran kajian diteruskan untuk melihat kesan penggunaan teknik 5C ketat tersebut dalam menambah baik kemahiran membina ayat murid berdasarkan kelemahan-kelemahan murid yang dikenal pasti. Baiklah, seterusnya rumusan bagi kajian ini terdapat beberapa kelemahan murid yang ketara dalam membina ayat berdasarkan bahan rangsangan ini yang perlu diberikan perhatian untuk ditambah baik. Yang mana murid lemah dalam membina ayat dengan struktur yang betul,
murid mempunyai tahap penguasaan yang lemah terhadap perluasan subjek dan predikat, murid membina ayat yang tidak bertepatan dengan bahan grafik yang diberikan. Dan berdasarkan kepada dapatan kajian ini telah membawa kepada cadangan saya untuk tindakan penambahbaikan, iaitu menggunakan teknik 5C ketak sebagai intervensi dalam kemahiran membina ayat berdasarkan masalah yang dikenal pasti tersebut. Jadi sekian saja daripada saya. Ini adalah antara rujukan yang saya gunakan dalam kajian tindakan ini. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah pembentangan kita yang terakhir. Para penonton boleh mengajukan soalan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan pada pembentang. Baiklah, nampaknya tiada sebarang soalan yang ingin diajukan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Wazna Saida binti Siddiq atas pembentangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama berlayar sauh di labur. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Jangan lupa untuk mengisi borang penilaian program dan kehadiran yang ada di dalam ruangan komen. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.